السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه وله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئته سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertemukan kita pada hari ini, dan juga syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ni dan terus menerus Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat, taufik, hidayah dan pelbagai perkara kepada kita. Kita ini mengaku kita semua ni beriman, kita mengaku kita semua Islam, dan antara tanggungjawab kita ialah kita sentiasa nak meningkatkan kita punya tahap kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bermula daripada kita ni sebagai seorang Muslim, kemudian kita nak tingkatkan kita punya martabat kita ini kepada kita sebagai seorang yang mukmin. Kemudian lagi kita nak capai apa yang tahap yang disebut-sebut pada setiap hari Jumaat. Kalau kita orang Islam lelaki, maka setiap hari Jumaat kita akan dengar ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Walaupun selepas daripada sebut ittaqullah memang kita pun tunduklah, tawaduk semua, tidak sampai berdengkur pun ada, tapi itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala ataupun paling minima kita ni, target kita di dunia ni, minima dia apa dia sebagai seorang Islam muttaqi. Baik, dalam kita nak menapak tangga-tangga kita nak melangkah kepada tahap kita sebagai seorang muttaqin, maka banyak cabaran, banyak cubaan, banyak dugaan dan sebagainya. Baik. Jadi walau bagaimana banyak cabaran, banyak dugaan dan juga sebagainya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia membantu kita untuk kita capai benda tadi. Dan antaranya ialah Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din. Mana-mana orang yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kebaikan kepada dirinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi kefahaman agama. Dan kefahaman agama ini bukan dengan cara kita hanya mengimpikan saja, bayangkan saja, mimpi ataupun sebagainya, bahkan dia kena ada usaha. Dan antara usahanya ialah kita datang ke majlis ilmu. Bila datang ke majlis ilmu, maka antara tanda yang mana kita boleh nyatakan bahawa dia dah melangkah, menapak kaki dia untuk mendapatkan tangga-tangga mencapai paling minima takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, muslimin, muslimat, sedang jemaah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tengah hari ini, sebelum daripada kita melangkah panjang, mungkin eloknya kita berkenalan dulu kot, Mungkin kali pertama dan terakhir saya di sini. Oleh sebab itu kita berkenalan dulu, kok jumpa kat mana-mana, selisih kat mana-mana. Mungkin tuan-tuan ingat lagi muka yang di depan ni. Walaupun saya ni jarang nak ingat muka orang. Sebab bila kita berkuliah bertazkirah duduk depan ni, buka spek. Spek ni bahkan tak nampak dah kita siapa muka kat depan ni. Jadi sahabat-sahabat, muslim-muslimat, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin terselisih kat mana-mana, tegurlah sesama kita, insya-Allah. Baik. Yang di depan ni nama dia Muhammad Saiful Azuran bin Muhammad Nawi. Muhammad Saiful Azuran bin Muhammad Nawi. Muhammad Saiful Azuran bin Muhammad Nawi, asal Kelantan. Biasa member kawan-kawan panggil USA, tapi bukan sokong mereka. Maknanya memang nama kita, dia panggil Ustaz Saiful Azuran. Jadi siapa-siapa yang nama SA tu okeylah ada Saiful Azlan, ada Saiful Anwar, ada itu banyak. Jadi sekarang ni glamour dengan panggilan pendek saja. Kebetulan pula kita ni nama Saiful Azuran letak depan untuk ambil berkat Ustaz Saiful Azuran, jadilah USA. Asal Kelantan tadi dan berkahwin alhamdulillah dengan orang Penang, Penaga. Kemudian ada 2 anak yang tuan-tuan tengok baju detail Khalid tu, anak saya lah tu.
Tu dia mula-mula tengok pergi sana pergi sini, dia juga meninjau kawasan. Jadi sahabat-sahabat muslimin-muslimat, insya-Allah dari segi pengajian, saya ambil diploma tahfiz di Pakistan, kemudian lanjutkan pengajian sampai peringkat master bidang usuluddin Quran hadis di Pakistan juga, University of Clifton, Karachi. University of Clifton. Bunyi pun macam tu dah. University Islam University. Kemudian ke Mesir ambil BA bidang syariah. Alhamdulillah 2008 pergi, 2009 habis tamat. Kemudian balik sambung pula di UKM bahagian muamalat, master muamalat. Dan sehingga kini jawatan terakhir sebagai imam di Seksyen 9 Shah Alam. Tahun 2014 letak jawatan, kemudian aktif bawa orang pergi umrah bersama dengan mungkin Ustaz Faizal Anwar pernah datang ke sini. Kami satu tim dengan seorang lagi Ustaz Muhammad Abdullah. Bawa jemaah dan akan datang ni saya bawa pada bulan 5 nanti, dan yang seterusnya pada bulan 12 nanti. Program kami di sana dengan baca kitab-kitab hadis, dan juga kita habiskan hadis 40 serta kita bawa ziarah para ulama. Itu tambahan saja. Jadi boleh bersama dengan kita pada bulan 12 nanti. Kalau ingin mendaftar boleh dapatkan flyers di luar sana nanti, insya-Allah. Terima kasih. Dan insya-Allah oleh kerana bidang saya ini bidang hadis, pengkhususan bidang Quran dan juga hadis, jadi insya-Allah kita bincang hadis yang ada relate dengan kehidupan kita sekarang ini. Moga menjadi satu motivasi untuk kita lebih mendekati agama kita, dan kita menapak kaki kita paling kurang menjadi orang yang jalan-jalan, orang yang bertakwa, insya-Allah. Muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sebelum tu saya sampaikan salam, lupa tadi, daripada Ustaz Kamaruzzaman. Dia sampaikan salam. Saya menggantikan dia tadi, tak tahu jadual dia tetap ke tidak di sini, jadi saya menggantikan dia. Dan beliau sampaikan salam, insya-Allah. Dan juga beliau awal-awal lagi kita sebut, beliau mohon sumbangan untuk madrasah beliau Darul Ansar di Hulu Terengganu. InsyaAllah tuan-tuan boleh demo nanti, kita bentang ke alamat yang sama. Tengok-tengok jualan saya di luar nanti juga. Bagi-bagi lah, insyaAllah. Baik, insyaAllah hari ini kita kongsikan hadis Nabi SAW daripada daripada riwayat Hudzaifah ibn al-Yaman. Katanya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yadrusul islamu kama yadrusu washu thawbi hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayatun وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنه حذيفة ثم ردها ثلاثا كل ذلك يعرض عنه ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadis Nabi SAW yang maksudnya, Nabi SAW bersabda, Islam akan luntur sebagaimana lunturnya warna pada pakaian, sehingga tidak diketahui apa dia puasa, apa itu solat dan segala ibadat serta sedekah. Dan kitab Allah akan diangkat dalam satu malam sahaja, dan tidak tinggal di muka bumi ini satu ayat sekalipun. Yang tinggal pada masa tersebut hanyalah sebahagian dan sekelompok manusia di kalangan golongan tua dan belia. Mereka berkata, kami memperolehi kalimah la ilaha illallah daripada bapa-bapa kami, dan kami mengatakannya. Lalu seorang tabi'in bertanya, wahai Hudzaifah, apa manfaat la ilaha illallah? Sedangkan mereka tidak mengetahui apa itu puasa, apa itu solat, apa itu sedekah, dan apa itu ibadat-ibadat lain. Dan Hudzaifah memalingkan muka setiap kali ditanya, dan kali ketiga Hudzaifah menjawab, akan menyelamatkan mereka daripada api neraka. Allahu Akbar. Ini satu peristiwa. Hadis ni kita boleh ambil daripada apa dia? Daripada kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Mungkin tuan-tuan juga pernah dengar hadis ni, mungkin ni kali pertama dengar hadis ni. Baik, bila kita sebut dengar kali pertama, alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi ilmu kepada kita. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan apa dia? Wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, sebutlah, tambahkanlah ilmu bermanfaat padaku. Baik. Yang kedua,
Kalau kita dah biasa dengar, kita kata dah benar telinga dengar benda tadi. Ataupun kita dah pernah baca kat mana-mana, dah pernah kuliah kat mana-mana, dah pernah dengar, dah pernah baca, pernah faham, pernah tahu, maka alhamdulillah itulah yang dipanggil, saya sentiasa sebut, itu dipanggil tazkirah. Pengulangan, peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak suruh kita ingat balik. Pasal apa suruh ingat balik? Pasal dua benda saja. Dalam kehidupan kita ni, semua benda ni banyak berulang. Semua benda banyak berulang. Kita ada berapa hari dalam seminggu? Saya ada 7 hari. Tuan-tuan ada berapa hari? Nama. Saya ada Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Tuan-tuan ada berapa? Sama atau tidak? Sama kan? Baik. Dan setiap minggu yang tu aja. Ada yang lain tuan-tuan. Pokoklah ada 8. Saya 8 siap, tambah satu lagi. Apa dia? Hari saya. Ada? Tak ada. Memang tak ada. Baik. Oleh sebab itu, semua benda tu, setiap yang berulang dalam kehidupan kita, sejarah juga diulang-ulang. Kita sebut apa? Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Allah Subhanahu Wa Taala daripada putaran benda-benda yang berlaku sekitar sekeliling kita ini, Allah nak dua benda saja. Kita ni setiap tahun kita ada apa? Bulan yang sama setiap tahun. 12 bulan. Bulan Januari itu kalau Gregorian. Kalau kita kalender Islam, kita ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kemudian Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal pula. Ada. Baik. Sama ke tidak setiap tahun? Sama saja. Cerita, sambutan, sama ke tidak? Bila Muharram? 1 Muharram detik permulaan. Barak kita kan? Barak sana, barak sini, bawa spanduk. Hijrah itu. Oh, semangat kita masa tu. Yang pakai seragam perarakan. Tuan-tuan JKR ada kan? Perarakan ada. Kalau lah, lepas pada tu lagi, kita ada. Diumumkan pemenang tempat pertama Johan keseluruhan jatuh kepada Jabatan Kerja Raya Malaysia. Wah, nampak ni dah. Pakaian dari siapa? Pakaian beragam. Pakaian beragam memang. Beruniform ke apa semua kan. Baik. Rehat sebulan. Masuk pula Rabiul Awal pula. Maulidur Rasul pula. Ni dah. Bila Maulidur Rasul, beragak pula kita. Sebulan dah cuti kan. Beragak semangat pula kita. Basah lenjun. Taklah. Tak ada hal lah. Ni dah. Tak jadi hal. Basah lenjun. Pasal apa? Cinta Rasul punya hal. Habis malam pula, malam cinta Rasul lagi. Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana. Itu dia. Memang kita seronok. Setiap tahun. Begitu saja kan? Sama ke tidak? Sama saja. Kalau Muharram. Bila bulan Muharram, kita Allahumma salli ala Muhammad. Apa tadi? Cerita penghijrahan. Sama ke tidak penghijrahan cerita? Sama saja. Daripada Mekah ke Madinah. Ke ada orang cerita daripada Mekah ke Malaysia lah pula Ustaz tahun ni? Ada? Tak ada. Sebab apa? Sebab sama saja sejarah tu. Rabiul Awal sama juga. Datang lagi apa dia? Berehat lepas pada dua bulan kita berarak. Rehat. Jam di awal, jam di akhir. Rejab pula. Apa dia? Isra' Mi'raj, naik ke langit pula kita. Naik ke langit cerita Nabi SAW hijrah apa nama ni daripada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Tak pernah lagi Masjidil Haram ke Masjid Negara. Tak ada. Pasal apa? Sebab cerita dia sama. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala putarkan benda-benda yang sama dalam kehidupan kita untuk apa? Dua benda saja. Apa dia? Waliya'lamallahu allazina amanu. Allah nak tengok siapa yang beriman. Beriman ke mana? Sebabnya orang yang beriman, fadzakir fa innadh-dhikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, ingatkan balik. Nak ingatkan balik benda yang pernah kita tahu. Kalau kita belum tahu, Allah tak kata ingatkan balik. Sebab salah perkataan. Contohnya kalau kita sehari tadi nanti ataupun saat lagi kita nak turun makan ke, ataupun saat tadi kita pergi makan dah ke, kok kita dah tunggu makan, order makan apa semua sambil duk sembang dah. Orang duk tepuk belakang kita. Tepuk belakang tengok mamak mana pula tepuknya. Tengok Haji. Ingat tak? Kita pun tengok maklumlah CPU dah lama kan, payah sikit nak ingat. Tengok mamak mana ni, aku jumpa kat mana ni. Tak berapa nak ingat lah kita kan. Tak berapa nak ingat. Lepas tu
Kita pun tanya, kita jumpa kat mana? Tak pernah jumpa lagi, ni baru nak jumpa. Betul ke tidak dia punya kata-kata tu? Tak betul pasal apa? Orang tak kata ingat ke tidak? Kenal ke tidak? Tu baru betul. Ya tak? Baik. Ingat ke tidak ni maknanya pernah kita jumpa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh bagi ingatan pasal apa? Sebabnya benda yang pernah kita tahu, yang pernah kita dengar, pernah kita faham, pernah kita baca kat mana-mana, barulah dipanggil tazkirah. Ingatkan balik. Banyak ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran berkenaan suruh ingatkan balik. Ayat tadi, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Lagi, fadzakir inna fa'ati dzikra. Fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir kalla innaha tazkirah. Makna banyak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala suruh bagi ingatan, suruh ingatkan balik. Jadi sebut pasal apa untuk ingatkan balik? Allah nak tengok yang jadi manfaat, yang ambil manfaat daripada benda berulang hanyalah orang yang beriman. Jadi Allah nak zahirkan gitu, Allah nak tampakkan mereka yang beriman di kalangan kita, nak tengok siapa yang beriman di kalangan kita. Baik. Beriman makna dia apa tadi? Ambil manfaat. Contoh, tahun ni, baru lepas dia panggil apa nama, sambutan Maulidur Rasul. Sebab kita ni dalam gap kan, lepas Maulidur Rasul tu kita relax dah lah. Ya dah? Tu dia, masa Maulidur Rasul tu banyak program-program dia. Baik. Kita pi program Maulidur Rasul, ceramah Maulidur Rasul, sama saja kelahiran Nabi, sama siapa sambut tu ni, kemudian Nabi SAW apa nama berniaga dan besar, sampailah Nabi SAW diberi pangkat sebagai Rasul. Cerita dah, jalan cerita sama saja. Baik, Nabi bawa ajaran, Nabi bawa agama, Nabi bawa sunnah, Nabi bawa tu dan sebagainya. Yang ni kita nak ambil manfaat ke mana? Contoh, tahun ni sembahyang dia ni jarang-jarang. Tahun ni dia kata aku nak sembahyang full setiap waktu. Okey, sembahyang. Habis dia sembahyang tiap waktu dia. Tapi lewat-lewat sikit pun sembahyang juga. Baik. Yang pertama. Yang kedua, tahun yang kedua, dia dah apa dia? Sembahyang on time dah. Tengok waktu, dekat nak masuk waktu dah ni, dia pun bersiap nak sembahyang. Baik. Itu tahun yang kedua. Tahun yang ketiga, tak jadi aku ni. Ya tak? Dengar ceramah, dengar kuliah dan sebagainya. Dengar Maulidur Rasul, pi Yahanana lagi sampai ke subuh baru balik. Baik. Yang manfaat dia ke mana? Aku nak sembahyang berjemaah lah pula. Sembahyang berjemaah tahun dia. Walaupun Pak Imam hampir bagi salam. Ya tak? Kiranya Pak Imam pun kenal dah siapa yang akan masbuk sekali lagi. Nampak? Terkenal dia, orang panggil Zul Masbuk, apa semua ikutlah. Yang penting kalau imam bagi Assalamualaikum, imam pun kata saat ni dia tu kata dah. Memang orang tu sungguh. Tahun yang berikutnya dia berazam, tak boleh dah aku jadi Zul Masbuk, jadi Zul Muafiq dah pula. Nampak? Jadi tahun berikutnya kira-kira Pak Imam bagi salam, terkejut Pak Imam. Apa belakang hang duk belakang aku pula. Ya dah. Tu dia. Sebab apa? Dia ambil manfaat. Baik, ambil manfaat. Itulah tanda-tanda orang beriman. Walaupun berulang, cerita sama, kisah sama, pengajaran pun mungkin sama, individu watak-watak dalam cerita Nabi pun sama, tapi dia ambil manfaat ke mana? Dia ambil manfaat, dia makin meningkat. Tu baru betul. Tu baru bab sembahyang. Bab lain lagi, banyaklah kalau kita nak cerita, tak ada lah 150. Baik. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala nak apa daripada pengulangan tadi? Mungkin yang baru datang ni, apa dia ustaz ulang-ulang? Mana ulang? Benda apa yang diulang ni? Kita cerita tentang hadis Nabi, yang mana Nabi cerita suatu masa nanti akan luntur nilai keislaman dalam diri umat Islam seumpama lunturnya warna pakaian. Dan ayat Quran akan diangkat. Kemudian akan ada golongan yang hanya mampu menyebut la ilaha illallah sahaja. Ini hadis yang kita baca tadi. Jadi kalau kita nyatakan kita pernah dengar, pernah baca, pernah lihat, pernah faham kat mana-mana, maka kita kata bagus. Pasal apa? Pasal Allah Subhanahu Wa Taala nak dua benda daripada benda yang berulang. Yang kita batilkal ayyam nudawiluha, yang Allah putarkan hari-hari dalam kehidupan kita sama saja. Allah nak dua benda. Pertama kita sebut tadi, nak zahirkan siapa yang beriman. Nak wujudkan orang yang beriman di kalangan kita ni. Rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak biarkan begitu saja, cari sendirilah nak beriman macam mana. Tak ada, Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan jalan. Baik, yang kedua, wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah Subhanahu Wa Taala ni nak jadikan di kalangan kamu, nak lantik sebagai saksi.
Saksi nikah kan? Tak, bukan saksi nikah saja. Saksi apa? Kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dua kalimah syahadah ni kita bukan main-main. Kalau orang faham, dia rasa berat sungguh kalimah ni. Berat ke mana? Sebab kita ni sebab kita berani menjadi saksi di hadapan Allah bahawa Nabi dah sampaikan agama. Berani tidak? Tak berani nak mengucap balik kan sat lagi nak sembahyang zuhur, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu lagi ni teruk ni hari akhirat ni. Tak? Kalau tahu begitu, ada orang tak mengucap lah. Tak, bukan tu saja, mengucap ajalah. Ya tak? Mungkin ramai lagi nak jadi saksinya. Kita ni bahagian belakang pun tak apa dah, bahagian support, ya tak? Tu dia. Baik. Bila Nabi SAW, Nabi akan sebut, hal ballagtu, adakah aku telah sampaikan ajaran agama? Kita pun, ya, aku pernah dengar. Berkali-kali aku dengar. Ustaz tu sebut, ustaz ni sebut, ustaz tu sebut benda yang sama saja. Dan aku rela jadi saksi. Tu guna kita. Ya, Allah nak zahirkan di kalangan kita ni yang yang berani jadi saksi pada Nabi SAW tentang Nabi dah sampaikan ilmu agama kepada orang. Dan siapa pula ambil tugas tu? Para ulama, para ustaz, para siapa-siapa kita pun dalam ketua jabatan ke apa semua, kita dah buat usaha untuk orang faham agama. Maka itu juga antara kita ni nak jadi saksi pada Nabi SAW. Tu. Ataupun makna yang kedua, Allah nak jadikan kita ni memang mati syahid. Mati syahid. Berani. Nampak Syria ke apa? Nampak Syria, nampak tu tak berapa nak itu ustaz, akan kena tangkap pula balik Malaysia ni, masuk dalam ISA pula. Dah. Pergi sana sokong IS, datang ke Malaysia ISA. Teruk juga, tak nak kita ustaz. Tak, itu yang pertama, ya. Syuhada, mati syahid yang pertama, ya, terkorban di medan jihad. Jihad apa? Jihad yang mana kita betul-betul lawan orang yang mana yang mesti dilawan dalam Islam. Kafir harbi katanya. Baik, kafir harbi. Sahabat-sahabat muslimin-muslimat, saya belajar di Pakistan selama 6 tahun, 7 tahun, 6 tahun setengah. Tahun yang ke-7 balik. Dan 3 bulan saja belajar kursus dalam daurah, dipanggil daurah Darul Ifta. Macam mana nak berfatwa, macam kaedah-kaedah berfatwa, fatwa-fatwa yang dikaji dan sebagainya. Sempat 3 bulan saja. Pasal apa balik tak tahulah siapa balik ni. Orang lain balik, kita pun duduk seorang-seorang kat sana, member semua dah balik jugalah kita. Baik. Jadi nak sebut apa? Di Pakistan, kisah ataupun kami di Pakistan, fatwa terhadap Syiah ni adalah Syiah tu memang kita anggap sebagai kafir. Pasal apa kafir? Pasal banyak benda yang berlaku sekeliling di kalangan masyarakat di Pakistan sana menggambarkan ciri-ciri kafir itu ada. Kita lawan orang kafir. Kalau kita di sini kita punya moto kita, kalau kita dak berarak apa semua ni, depa di sana lawan gerakan. Di sini mungkin gerakan apa semua yang menyeleweng. Rasul Melayu ada, Nabi Melayu pun ada, Tuhan Harun pun ada, Ayah Pen pun ada. Walaupun semua tu tak tahu ke mana dah sekarang ni dah. Sembunyi kat hutan mana. Ayah Pen tak apalah, sebab dia Tuhan, dia naik ke langit. Gitu. Yang lain tak tahu pergi mana. Baik. Nak cerita apa dia? Bagi kami fatwa kafir terhadap Syiah. Pasal apa? Pasal apabila bulan Muharram, semua golongan ataupun orang Sunni, kita ni mazhab Sunni, ahli sunnah wal jamaah. Mazhab Sunni, mereka ni menjadi sasaran golongan Syiah, terutamanya para ulama. Dan berlaku pada 2004, di mana 5 orang maulana ataupun guru-guru ulama ahli sunnah ni dibunuh, dikepung dalam sebuah terowong dalam perjalanan nak mengajar. Dikepung, kemudian ditembak. Siapa yang tembak? Syiah yang tembak. Syiah yang tembak. Baik. Dan bila ni depa ni setelah meninggal apa semua, bawa balik untuk diletak di sebuah nama dia Jamiah Faruqiyah. Jamiah Faruqiyah tempat tu. Jamiah Faruqiyah ni diasaskan oleh seorang ulama, nama dia Maulana Salimullah Khan, yang seguru dengan almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz, yang pegang sanad tertinggi di Malaysia, dah meninggal dah. Tak ada sanad tertinggi di Malaysia. Orang lain pula, negara lain pula pegang. Nampak? Tu kehebatan almarhum Tuan Guru. Semua orang tak tahu benda ni. Bukan semua, banyak yang tak tahu. Baik, nak cerita apa dia? Jamiah tadi, 5 orang maulananya ditembak. Dan bila kami pelajar-pelajar Malaysia, antara dipanggil pimpinan pelajar yang dibenarkan ziarah masuk dekat, dan juga bau wangi darah dia. Darah tu bau wangi, kita boleh cari bau wangi.
kita kata mesti campur dah tu minyak wangi apa semua tu. Tak, takkan darah semua nak campur minyak wangi. Ya tak? Tak ada, dia tak akan bau. Kalau campur minyak wangi sekalipun dengan darah yang hanyir bau dia, memang tak akan bau wangi darah. Tapi darah tadi bau wangi. Dan darah bau wangi, orang yang mati dalam keadaan darah bau wangi antaranya ialah yang mati syahid. Mati syahid syarat dia berperang dengan orang yang memang Islam suruh lawan. Tu. Sebab tu kami kafir, Syiah kafir. Tu dia punya tu dia. Moto dia. Tak? Ditandah ke apa semua. Kalau tanda kita duk main kutub politik tu kan. Ni mazhab. Mazhab kafir, Syiah kafir. Tu dia punya moto dia. Tu dia. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, slogan ke moto? Slogan dia tak? Baik. Allahu akbar. Satu, maknanya mati syahid. Allah nak pilih di kalangan kita ni siapa yang mati syahid. Ataupun tak leh kot tu. Mungkin nak berperang ni payah juga tak? Nanti kerajaan Malaysia tak iktiraf tu bukan mati syahid, tu mati katak kata dia. Allahumma salli ala billah. Allah akbar. Dan saya pernah tuan-tuan, 2-3 orang kami, saya seorang saja yang tak kena tangkap. Pokok tuan-tuan ada adik-adik polis ni, memang polis pun Bukit Aman setiap tahun memang kami ni buat laporan, kena pergi buat laporan bertulis pada polis, duk cakap mana sekian-sekian. Tapi jangan takut tuan-tuan tak kena tangkap saya. Baik, jangan sebut apa dia. Sebab apa? Sebab kami berada di Afghanistan bersama dengan Taliban. Sahabat kami penghantar makanan ke kamp-kamp dan juga sebagainya. Dan ditembak oleh Apache tu. Lepas pada kami, dia punya apa nama tu, kami pergi ambil dia. Ambil dia, darah pun bau wangi. Nak cerita Taliban betul tak betul, wallahualam, tuan-tuan fikir sendiri. Ya, lepas tu orang duk buruk Taliban, itu sebab mereka tak tahu. Kita ni mengalami sendiri, kita tahu. Baik. Jadi sahabat-sahabat muslimin-muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah. Allah nak jadikan kita mungkin seorang mati syahid ataupun sebagai mati syahid akhirat. Maknanya kena dimandikan, dikafankan dan juga disembahyangkan, dikebumikan macam biasa dengan kafan. Baik. Contoh dia apa dia? Yang mati bersalin, sakit perut. Kita ni mungkin tak bersalin, mungkin mengandung saja, bersalinnya tidak. Ya dah. Tapi orang perempuan mengandung, bersalin, meninggal, maka tu dipanggil mati syahid akhirat. Tu dia nak jadikan juga. Ataupun kita ni sakit perut. Kena busung ke, kena ulcer ke, kena apa? Kita pun sakit perut, meninggal sebab sakit perut, juga di kalangan mati syahid. Ataupun mati yang dalam keadaan dihempak bangunan, mati kerana kemalangan, mati di lemah, mati terbakar. Itu antara tanda-tanda mati syahid akhirat. Maknanya kena mandikan lagi, kena kafan dan juga kena kebumikan macam biasa. Baik. Jadi dua benda yang Allah Subhanahu Wa Taala nak hasil daripada kita mendengar perkara yang sama berulang-ulang kali. Dua benda tadi. Sama ada kita ni Allah nak zahirkan keimanan. Siapa yang beriman, maknanya ambil manfaat ke mana bila benda tadi berulang. Yang kedua, Allah nak jadikan kita hasil daripada kita keimanan, rentetan daripada tu Allah nak jadikan kita ni di kalangan mereka yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Mungkin kita ada. Baik. Jadi kita ulang balik hadis daripada Hudzaifah ibn Yaman, katanya Islam akan luntur suatu ketika nanti seumpama lunturnya warna pada pakaian kita. Sehingga kenapa dia? Akhir zaman nanti. Zaman di mana generasi tersebut, umat Islam sudah tidak tahu apa itu solat, puasa pun tak tahu, zakat tak tahu, segala ibadat pun tak tahu. Istilah tu pun tak tahu. Mungkin kalau adalah orang back to the future ke, ataupun pi pada zaman tersebut, tanya dia, dah sembahyang belum? Dia pun tanya, sembahyang tu apa dia? Akan ada. Kita sekarang ni, orang tahu puasa, tak puasa. Orang tahu sembahyang, tak sembahyang. Walaupun ada yang memang tak reti sembahyang, tapi tahu bila orang kata dah sembahyang, belum sembahyang. Pasal apa? Tak reti. Dia tahu istilah sembahyang. Tapi pada zaman akhir zaman nanti, golongan Islam, dia panggil Islam KTP. Tahu? Islam KTP. Islam kartu tanda penduduk. Guna bahasa Indonesia sikit. Walaupun kad pengenalan dia nama Islam, tapi sembahyang tidak. Orang asli tak apalah. Lepas pada dia mengucap, pendakwah-pendakwah pun balik, kejar babi balik. Itu mereka. Tapi kita tak begitu. Baik. Nak cerita akhir zaman nanti akan ada generasi begitu. Mereka sudah tidak tahu istilah agama. Itu satu. Tidak mengetahui istilah agama. Kita ni alhamdulillah. Tak mungkin ada yang tak masih lagi tahu istilah agama. Orang kata solat, tahu solat, ada solat suruh solat, tapi nak sembahyang tak tahu. Mungkin tahu puasa tapi tak puasa. Istilah dia tahu lagi.
akhir zaman istilah pun dah tak tahu dah. Sedekah sudah, apa dia sedekah? Tidak, berdekat tak tahu apa dia. Semua tak tahu. Ibadat-ibadat lain lagi-lagi lah tak tahu. Allahu akbar, benda pertama. Satu. Yang kedua akan berlaku wala yusra ala kitabillahi fi lailatin wala yabqa wala tabqa minhu ayatun. Dan Al-Quran akan diangkat. Quran akan diangkat. Mungkin Quran ni diangkat dengan erti kata memang kita ni cuba kita buka Quran. Buka Quran, alhamdulillah ada lagi dia punya tulisan-tulisan dia. Satu ketika nanti Nabi SAW kata ayat Quran pun tidak akan tinggal satu ayat pun di muka bumi. Kita alhamdulillah kita tengok kadang-kadang di masjid di surau-surau ada lagi insan gitu pi ke almari, pi ke rak, buka Quran, letak gitu tak, kemudian balik. Itu saja, ambil berkat. Ambil berkat. Apa salahnya buka bismillahirrahmanirrahim, tutup, letak balik. Ada kan? Pasal apa? Baca dah ayat Quran tu. Bismillahirrahmanirrahim daripada ayat Quran. Dalam surah An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Guru saya dulu kata, kalau siapa yang yakin baca ayat ni boleh terbang dia. Cuba tuan-tuan baca. Saya belum yakin lagi tak boleh terbang lagi ya. Mana tahu terbang semua. Tak terbang. Mana tahu kok wallahu alam. Saya tak yakin sebab tu tak boleh terbang. Tuan-tuan mungkin yakin boleh terbang kot. Tapi jangan terbang kok ni dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Apa dia? Baca ayat. Jangan duk main cium saja. Satu ketika nanti kod-kod. Pertama, ayat Al-Quran diangkat. Mungkin. Sebab Nabi kata tak tinggal satu ayat. Maksud yang kedua, kita sekarang ni alhamdulillah, mungkin tempat-tempat tuan-tuan ada baca Yasin pada malam Jumaat. Baguslah tu, tak? Sebab Nabi SAW pun kata, aku suka Yasin berada dalam dada-dada umatku. Maknanya kita, baguslah orang tua kita dulu duk buat malam Jumaat lagi pun, ya tak? Itu dia, bacalah Yasin dulu sebelum buat benda sunat lain pun, ya tak? Ni tak ada nak baca, bukan dia. Baik, jadi maknanya kita boleh hafal lagi, boleh baca lagi. Alhamdulillah. Maknanya kalau kita nak baca Yasin malam Jumaat tu pun kira-kira kalau bahagian bahagi-bahagi surah Yasin lambat tu kita dan lagi lah sebut tak? Yasin wal Quranil Hakim. Inna sambil minta Yasin kan, tempat baca lagi. Sehinggalah ayat 7, 8 apa semua tu tak dan ni tak ingat dah. Itu biasa. Tak apa, yang penting apa dia? Bagus nak baca ataupun nak buat benda lain majlis ilmu kau silakan, jangan ada berbalas saja. Baik. Satu ketika nanti, mungkin bila kita nak baca Yasin, tengok Yasin dah tak ada. Allah, mana pula surah Yasin? Hilang ke mana pula? Baik, bimbang berlaku itu. Itu yang pertama, mungkin berlaku. Yang kedua, bukan saja maknanya Quran tu hilang, tetapi lebih kepada orang dah tak reti nak baca. Nak baca Quran pun tak reti. Itu yang kita bimbang. Bermula daripada soalan Al-Quran diangkat apabila segala apa yang disebut dalam Al-Quran, dari segi apa dia, syariat, dari segi akhlak, dari segi muamalat, dari segi ibadat, dari segi hukum hakam dan sebagainya, semua orang tak ikut dah. Satu demi satu tak ikut, satu demi satu. Sehinggalah Quran suruh sembahyang, dia pun tak reti nak sembahyang dah. Itu maksud diangkat, orang tak beramal dengan Quran. Dan lebih teruk lagi apabila baca pun tak reti dah. Baca pun tak reti. Tengok macam Allahu Akbar. Dan jangan kita, Allahumma salli ala apa dia? Jangan kita pelik apabila orang Arab sendiri pun tak reti baca Quran, tak memahami isi kandungan Quran. Pernah berlaku? Ya, pernah berlaku. Yang kadang-kadang kita tengok orang Arab yang melampau IS ke apa semua dan sebagainya, kadang-kadang mereka tak reti baca Quran. Contoh dekat masa saya di Afghanistan, ada ramai tak baca Quran. Kita pula yang jelaskan kepada mereka, ni makna dia begini. Oh, makna dia begitu. Hang bahasa apa hang guna? Aku orang Arab. Orang Arab. Pasal tak reti. Dia kata, memang aku tak reti. Apa marah kat aku? Aku tak reti, dia kata. Pelik kita. Bahasa Arab. Orang Arab. Tapi tak boleh nak baca Quran. Tak boleh nak baca Quran. Lepas tu, bila baca, tak reti juga. Pula terjemah untuk aku. Marah pula dia pada kita. Itu dia. Orang Arab dah tu. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi, kita bimbang. Generasi akan datang nanti, apabila orang dah tak pandai baca Quran. Kita boleh cek dah anak-anak kita dan sebagainya. Dua. Yang ketiga, lebih teruk lagi kita buat apa akhir zaman nanti, di mana istilah-istilah Islam pun tak tahu, apatah lagi nak menunaikan
tanggungjawab sebagai seorang Islam, rukun Islam, semua mereka dah tak tahu. Yang kedua, Quran terangkat, mungkin tak ada yang pandai membaca Quran. Yang ketiga, yang terakhir kata Nabi, apa dia? Wa tabqa tawaifu minan nas. Hanya ada sekumpulan manusia saja. Umat Islam pada zaman tersebut ada lagi, tapi di kalangan mereka yang, kata Nabi, bukan saja umat Islam, tapi kelompok-kelompok manusia hanya di kalangan al-ajuz wa syekhul kabir. Golongan dewasa. Kanak-kanak tak mana? Wallahu a'lam, tak tahu tak mana. Pasal apa? Mungkin kerana berlakunya perancang keluarga. Mungkin kita tak kata apa, nak mengiyakan apa yang Nabi SAW sebut di akhir zaman begitu. Mungkin kerana pil perancang. Mungkin kerana peraturan daripada negara membenarkan hanya berapa? 4 orang dalam satu keluarga. Mak, ayah, anak lelaki, anak perempuan. Ataupun lebih teruk lagi, kena 3 dalam satu keluarga. Dahlah. Dan juga mungkin peraturan daripada kerajaan. Yang ketiga, mungkin kerana payah nak kahwin. Bila payah nak kahwin, hidup membunjak. Orang perempuan pun payah nak cari suami. Pasal apa? Siapa? Pasal isteri pertama tak lagi. Itu dia. Hak milik saya. Saya tak nak bermadu. Saya tak nak tu. Ustazah pun gitu. Saya tak halang bermadu. Saya tak halang poligami. Kecuali jangan dengan laki aku je. Itu ustazah dah. Kalau kita yang baru nak ustazah ni, lagi-lagi teruk lah. Kita ni memang orang lelaki bertimbang rasa. Kan? Itu dia, kita kesian. Tapi itulah nak buat macam mana. Nah, Allah, ustaz pun tak berapa nak itu lagi ni. Tak berani lagi. Bukan takut bini menakutkan, ya tak? Allahumma salli ala Muhammad. Apa dia tadi? Disebut Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin kerana apa dia? Payah nak kahwin. Kita muda-muda baru graduate, baru apa semua, bila nak minta anak orang, hantar merisik dan sebagainya. Bila hantar merisik, tiba-tiba apa dia? Bapak dia jawab, kami ni dah ada bab hantaran dan sebagainya, oleh kerana kami ni dah lama membesarkan dia tu, dan juga dia ni dah habis degree dah, dapat BA dah dia tu, jadi maknanya hantaran dia dalam 30,000 je lah. 30,000? Yalah, kakak dia dulu SPM pun 15,000. Kejutlah kita ni tak? Allah Akbar. Jadi nak buat macam mana? Yalah, berkira kot tu lah. Maknanya kami pun bukannya keluarga kecil, keluarga besar. Jadi nak buat jamuan, makanan, kenduri apa semua, kenalah keluarga besar-besar. Allah, lelaki pula nak kena tanggung. Ya tak? Padahal yang wajibnya mas kahwin saja. Mas kahwin tu wajib. Hantaran tak wajib. Pasal apa hantaran? Sebab nak buat perbelanjaan tu. Pasal apa nak buat perbelanjaan? Kat Sudan tuan-tuan. Ni kalau orang berani buat lah. Kat Sudan apa dia? Dia sediakan tong drum tu banyak-banyak, minum air sirap saja. Siapa yang datang, minumlah air sirap. Tak? Duit pun free aja, tak ada tol apa. Tak? Bersalam tu tak payah kait apa. Tak payah garu-garu. Tak ada dia ni. Tak payah apa. Salam gitu saja. Minumlah, nak minum banyak mana. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau berani buatlah. Kalau tak payah. Jangan nisbahkan kepada Ustaz saya. Belajar ni mampu aku. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan benda-benda tadi mungkin menyebabkan ketiadaan kanak-kanak pada masa tersebut. Dan mereka hanya berkata apa dia? Golongan dewasa ni hanya sebut la ilaha illallah saja, tanpa buat benda-benda lain. Bila ditanya, kami hanya dapat benda ni daripada datuk nenek kami sahaja. Kami pun tak kerti apa dia la ilaha illallah. Teruk benar. Allahu Akbar. Kita ni pun cuba cek lah anak-anak kita kok kan. Itu dia, hantar ke sekolah agama. Kita sebagai datuk, kita sebagai bapa dan sebagainya, pastikan dapat didikan agama. Kok lah. Bila mereka tu cek dulu, kerti dah adik meh nak tanya, apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah apa dia? Muhammad Rasulullah apa dia? Oh, dia pun giran gembira ya tak? Hantar ke sekolah apa nama sekolah agama ni. Hebat, dia nak menyanyi dia. Apa dia? La ilaha illallah. God is only one. Muhammadur Rasulullah, messenger of God. Tu dia. Kok mana tahu tak? Kita pernah tanya anak kita, apa benda ni belajar bahasa Inggeris? Aku pun tak kerti bahasa Inggeris ni. Nak cerita apa dia? Bagus. Kita tanya dulu anak kita. Begitu semayang. Kok dia tanya, "Tok, doa makan apa dia?" Doa makan tak apalah, hang baca je dah. Aku kerti dah. Jangan kata begitu, kita pun tolong baca juga. Jadi muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Kita sebut lagi hadis tadi, akhir zaman Nabi SAW mengatakan bahawa akan ada kumpulan manusia golongan Islam ni hanya sekadar nama saja. Jadi kita mungkin sekarang ni tak berlaku, zaman kita tak berlaku cek anak kita, mungkin anak kita tak berlaku cek cucu kita dulu, sama-sama muhasabah diri. Ataupun Quran akan terangkat. Jadi sekarang ni bacalah Quran kok mana-mana sekalipun. Ni pun ada kan, ni smartphone pun ada, mudah saja tuan-tuan sekarang ni duduk dalam smartphone baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu WhatsApp pula dah. Jawab dulu, jawab kan, tak apa, tak ada masalah. Ambil peluang kan, ambil peluang jawab. Alif Lam Mim. Ting. Alamak, Facebook pula. Jawab, layan aja. Yang penting apa dia? Ada masa kita baca. Ya tak? Itu dia. Walaupun kita banyak kekangan apa semua, baca aja lah. Yang penting sebelum Quran terangkat. Baik. Dan yang ketiga, kita hanya bimbang. Di generasi terakhir kita nanti hanya pandai sebut la ilaha illallah tanpa memahami Islam tu macam mana. Sehingga kan walau bagaimanapun dengar rahmat Allah, silah tanya, wahai Hudaifah, jadi bila mereka tak sembahyang, tak puasa, tak zakat, tak melakukan rukun-rukun Islam yang lainnya, macam mana? Manfaat apa la ilaha illallah? Lalu Hudaifah kata, tunjihim minan nar, boleh menyelamatkan daripada api neraka pada akhir zaman nanti. Jadi kita perbanyakkan sebut la ilaha illallah, yang paling kurang kita sebut la ilaha illallah, dan juga kita memahami makna, kerana akan menyelamatkan kita daripada neraka. Dalam masa yang sama, jangan kita ambil hadis ni kata, oh maknanya sebut la ilaha illallah selamat daripada neraka. Sembahyang tak payah, puasa tak payah, zakat tak payah. Hadis tu kan orang zaman tu tak sembahyang, tak puasa, tak zakat, tak apa kan, masuk syurga juga. Jadi kita pun sebut la ilaha illallah juga. Jadilah ajaran guru Yahya tu. Tak pernah tahu ajaran guru Yahya. Husain anak rimah, hati mau baik, दिल के अंदर तू सच होता है तो Allah फरमा khair आता है. Tu dia sebut. Apa dia? Hati kalau baik, Allah buat kebaikan aja pada kita. Hebat ni tak? Macam tak pernah dengar aja ni. Aku cakap pasal tak apalah tuan-tuan. Nak cerita apa dia? Nak sebut bahawa paling penting kita ni pastikan amalan yang kita buat adalah amalan yang diterima dalam Islam, supaya Allah terima sebagai amal soleh yang akan menyelamatkan kita paling kurang daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu mungkin itu saja yang boleh saya kongsikan pada tengah hari ini. Moga ia memberi manfaat kepada kita, dan apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk daripada kemandiri, mohon maaf jika ada yang tersalah bahasa, terlajar bicara, terlebih kata, terguris rasa, terlebih masa. Tuan-tuan puan-puan semua berhak tegur saya, kerana kita semua adalah manusia biasa. Moga ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dan satu lagi tadi saya sebut, saya menggantikan Ustaz Kamaruzzaman. Beliau mohon sumbangan derma untuk sekolah beliau, Sekolah Darul Ansar di Hulu Terengganu. Jadi mungkin boleh bentangkan nanti sejadah nanti. Satu. Yang kedua pula, di luar sana ada barangan jualan daripada saya. Kita boleh ambil kancing herba, kancing baju, susu unta, perfume dengan harga yang murah-murah saja kita nak bagi kepada tuan-tuan. InsyaAllah sama-sama kita bantu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.